Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufiqul Hakim bin Muhammad Zaini. Nombor matrik 049027. Seterusnya bahagian saya ni adalah saya akan menerangkan tentang poster yang dibuat berdasarkan aplikasi yang ditugaskan, iaitu aplikasi My Kerjaya Falak. Yang pertama, saya akan menerangkan objektif aplikasi ni, iaitu aplikasi My Kerjaya Falak ini bertujuan untuk menyenaraikan dan menerangkan kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan ilmu falak. Yang seterusnya, kegunaan aplikasi ini, ia boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Seterusnya, aplikasi ini juga boleh digunakan untuk menambah pengetahuan dan memahami ilmu falak. Sebab dalam apps tu kami telah menyenaraikan perkara-perkara yang berkaitan dan mudah difahami. Yang seterusnya adalah kelebihan aplikasi ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang sesuatu kerjaya yang berkait rapat dengan ilmu falak. Dalam aplikasi itu kami telah menyenaraikan dan membagikan ruang-ruang supaya senang difahami. Sebagai contoh, perkara fizik berkait dengan, kita akan menerangkanlah dalam aplikasi itu. Yang seterusnya, dapat menjimatkan masa untuk mengetahui kerjaya yang berkaitan. Dalam apps tu kami senaraikan kerjaya yang berkait dari segi, sebagai contoh, dari segi fotografi, dari segi agama, dari segi matematiknya, supaya senanglah difahami. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azamuddin binti Azilah. Nombor matrik 048867. Jadi yang pertamanya, saya akan menceritakan sedikit mengenai aplikasi My Kerjaya Falak yang telah diselesaikan oleh kumpulan saya. Jadi yang pertamanya, saya nak menceritakan sedikit, iaitu tempoh masa yang kumpulan kami ambil untuk menyiapkan aplikasi ini. Jadi kumpulan kami mengambil masa dalam tempoh seminggu untuk menyiapkan aplikasi ini, oleh kerana kami menghadkan masa untuk pengeditan. Jadi jarak masa yang kumpulan kami ambil untuk menyiapkan aplikasi itu mengambil masa sebanyak tempoh seminggu. Kalau diikutkan pengeditan untuk membuat aplikasi ini, kita boleh ambil masa sebanyak sehari dua je. Jadi disebabkan kami menghadkan untuk mengedit dan juga menyiapkan aplikasi ini, jadi masih dia ambil lama. Jadi yang keduanya, aplikasi yang kami gunakan untuk menyiapkan aplikasi My Kerjaya Falak ni adalah kumpulan kami menggunakan aplikasi tankable.com. Jadi kalau kita search internet tu tankable.com tu, jadi tu bit lalu ting gua. Jadi aplikasi tankable.com, kami menggunakan aplikasi itu. Jadi yang ketiganya,
aplikasi yang kami buat ni adalah untuk menunjukkan bahawa di dalam falak terdapat juga kerjaya-kerjaya yang kita boleh buat untuk mencapai cita-cita. Nak pegang ni nak ke bawah. Dalam falak ni ada juga kerjaya yang kita boleh ambil untuk dijadikan masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Syamil bin Zuzuki, nombor matrik 048562. Okey, pada kali ini kumpulan kami diberi tugas untuk membina satu aplikasi, iaitu aplikasi My Kerjaya Falak. Okey, apa yang ada dalam aplikasi yang kami buat ini? Itu dalam ini saya akan menerangkan tentang apa yang berkaitan dalam falak dengan perkara fizik dan matematik. Okey. Mula-mula sekali saya akan menerangkan tentang objektif pembelajaran. Yang pertama, mengenali tokoh falak di dunia. Yang kedua, menghargai sumbangan-sumbangan yang telah disumbangkan oleh tokoh. Dan yang ketiga, menanam minat peserta untuk mencontohi ketokohan dan kebijaksanaan tokoh. Okey, tentang ilmu falak ini, iaitu ilmu astronomi yang diperhatikan berlandaskan keperluan ibadah umat Islam, atau ia digelar astronomi Islam. Ilmu ini sangat memberi banyak manfaat pada umat Islam dari segi pengiraan waktu solat, penetapan arah kiblat dan takwim atau kalender hijrah. Okey. Apa yang ada dalam falak ini, iaitu mula-mula sekali kita akan menerangkan tentang tokoh yang ada dalam ahli fizik. Okey, siapa yang ada dalam ahli fizik ini? Dalam ahli fizik ini ianya ada Al-Battani. Okey, Al-Battani ini merupakan seorang yang berjaya menghasilkan karya seperti Al-Zij yang membantu perkembangan astronomi dan trigonometri di Eropah pada abad pertengahan dan permulaan Renaissance, dan banyak penemuan baru yang berjaya ditemui berkaitan teori trigonometri ini. Okey, sumbangan saya akan menerangkan sedikit latar belakang Al-Battani ini. Al-Battani ini dia dilahirkan di daerah yang bernama Baton, yang terletak di barat daya di Iraq sana. Okey, apa sumbangan yang telah diberikan oleh Al-Battani ini? Sumbangan beliau ialah Ibnu An-Nadim menyatakan dalam bukunya Al-Fihrisat bahawa Al-Battani mulai mengamati astronomi ini sejak tahun 878 Masihi lagi. Yang kedua, beliau ini menguasai buku-buku dalam bidang astronomi pada zamannya, yakni Al-Majaz, karya Ptolemy. Dan yang terakhir, Al-Battani telah menciptakan pelbagai penemuan ilmiah dalam bidang astronomi matematik. Antara contohnya trigonometri, algebra dan geometri dan geografi. Okey, itu untuk Al-Battani, iaitu ahli fizik ataupun ahli matematik. Okey, untuk tokoh yang kedua pula, saya akan menerangkan tentang semua orang kenal dengan tokoh ini. Beliau iaitu Al-Khawarizmi. Beliau lebih hebat sebab bukan sahaja menguasai bidang syariah, astronomi dan matematik, tapi rupanya beliau ni banyak lagi bidang yang beliau kuasai, macam bidang falsafah, muzik, sejarah Islam, kimia. Dan paling penting, beliau ini sangat dikenali di seantero dunia sebagai father of algebra. Okey. Apa sumbangan yang telah diberikan oleh Khawarizmi ini sampai semua orang, sampai satu dunia kenal Khawarizmi ini? Iaitu sumbangan beliau ialah, yang pertama, Al-Khawarizmi ini seorang tokoh yang memperkenal tentang konsep algebra. Itu ada dalam matematik. Okey. Yang kedua, orang pertama yang memperkenalkan angka sifar, iaitu kosong. Dan yang ketiga, semua ilmuwan yang penting di sebuah pusat keilmuan yang terkenal di zaman beliau, iaitu di Bait Al-Hikmah House of Wisdom, Baghdad, di bawah Khalifah Al-Ma'mun.
dan beliau ini seorang yang sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu algebra dan aritmetik. Okey, itu sahaja daripada Khawarizmi, dan ini tokoh yang ketiga daripada negara kita iaitu Malaysia, iaitu beliau ni bernama Syekh Tahir Jalaluddin. Beliau ni terkenal sebagai individu yang banyak menyumbang dalam sejarah Malaysia dan sangat luas keilmuannya. Bukan itu sahaja, beliau beramal dengan ilmu sehingga digelar Al-Falaki. Maknanya Syekh apa nama Syekh ni? Syekh Tahir Jalaluddin ni sangat terkenal dengan Al-Falaki sebab dia ni sangat banyak memberi pandangan tentang falak di dunia ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Daniel bin Muhammad. Nombor metrik 048176. Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan app ini. Alhamdulillah, proses berjalan dengan lancar. Saya berterima kasih kepada rakan-rakan yang telah membantu dan terima kasih kepada Prof yang banyak memberikan idea-idea penting. Okey. Dalam apps ini kami telah berkongsi satu bidang, bukan satu bidang, banyak bidang, tapi saya ingin highlightkan satu bidang iaitu fotografi atau astronomi fotografi. Ramai yang boleh mengambil peluang daripada bidang fotografi, bahkan dari tahap beginner sehinggalah ke tahap ahli-ahli falak. Sebagai contoh, bagi yang ingin mencuba ataupun yang baru ingin mencuburi bidang astronomi ini, boleh menggunakan kamera DSLR yang ditambah baik dengan setup yang lebih canggih, sehinggalah ke tahap yang lebih tinggi iaitu melakukan video-video kajian dan sebagainya. Seterusnya, kami juga berkongsi link dalam YouTube bagi memudahkan lagi pengguna untuk memahami apa itu astronomi fotografi. Setiap link itu kami letak untuk memudahkan pengguna, bagi mudah untuk difahami dan mudah untuk digambarkan. Seterusnya iaitu komputer. Komputer ini amat penting bagi menyimpan bukti-bukti kajian. Maklumat-maklumat terkini seperti waktu solat, data takwim, data almanak dapat dipaparkan kepada orang awam dan menjadi rujukan ahli falak. Namun, setiap pengisian program dipantau ketat oleh unit falak bagi memastikan ketepatan info. Seterusnya, pengguna juga boleh mendownload dalam app ini jadual takwim yang telah disahkan oleh Kementerian dan JAKIM. Jadual takwim tu kami letak sebagai untuk membantu pengguna bagi jika ada ingin membuat kajian tentang takwim di Malaysia. Kami juga menyelitkan usul-usul agama dan bukti-bukti astronomi dalam Islam, khususnya bagi umat Islam yang ingin melakukan research atau kajian sebagai bukti bagi pembelajaran mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.